Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan, seusaha bendahari dan para JK yang dimuliakan, yang dihormati imam yang memimpin salat sebentar tadi, yang mendoakan kebaikan kita dunia dan akhirat, dan sentiasa berdoa mengharapkan kemenangan mujahidin di Gaza dan mendoakan kehancuran Yahudi di Palestin. Dan juga Bilal yang mengumandangkan azan menyeru kita hadir ke masjid ini, dan juga Siap yang awal-awal datang mempersiapkan masjid. Seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah, yang diredai Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana menganugerahkan kepada kita satu masa untuk kita memenuhi jadual Allah. Kita hidup ini ada jadual Allah, itu tetap, tak boleh diubah. Dan di saat ini kita diberi nikmat yang terbesar kerana kita dapat memenuhi jadual Allah itu di masjid. Itu nikmat kita di saat ini. Kita dapat memenuhi jadual Allah itu di masjid. Adakah semua dapat memenuhi jadual Allah di masjid di saat ini? Bukan semua dapat. Yang dapat itu bersyukurlah. Semoga boleh dapat lagi besok dan seterusnya. Dan bersyukurlah kerana dapat kita berkumpul di sini dan hadirlah ke masjid seperti mana Nabi hadir ke masjid setiap hari. Dan lelaki, setiap lelaki dan lelaki ini hendak ke mana? Iaitu hendak ke masjid seperti Nabi hadir ke masjid. Tak pernah putus, tak pernah tertinggal satu waktu pun sehingga dah ke akhir hayat. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepada kita, iaitu masa-masa yang berlalu itu ialah hadir ke masjid. Pada petang ini kita sambung bab ini panjang. Hari malam ni mungkin kita dapat habiskan sebab kita dah berlalu 1/2. Tajuknya tentang setan hadir pada saat menjelang ajal. Teman-teman duduknya di dunia dan su'ul khatimah yang amat dia khawatirkan. Sebahagian dah berlalu, iaitu setan itu hadir. Kalau imbas sedikit yang lalu, setan itu hadir di saat kita mati, saat kita wafat, hampir dia hadir menjelma seperti ibu, ayah, dan dia mengajak kita kepada agama Yahudi dan Nasrani. Walau bagaimanapun dia dah keadaan begitu rupa dia jelma, kita tetap kenal dia sebab kita kenal Allah. Selagi kita kenal Allah, selagi kita kenal Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenal Allah itu maksudnya selagi kita salat fardu tak pernah tinggal, selagi kita junjung perintah Allah. Kenal Nabi itu selagi kita tinggikan, kita amalkan sunnah Nabi dalam hidup kita. Selagi itu kita tak akan tersesat. Walaupun dia datang menjelma seperti ayah dan ibu kita, kita tetap kenal engkau ini setan. Dan diceritakan di saat itu ada orang datang talqin la ilaha illallah, dan ada pula yang menjawab, aku tak mahu, pergi jauh engkau daripada aku. Sebenarnya dia sedang bertengkar dengan syaitan. Kalau orang itu orang yang soleh, memang dia akan berkata demikian apabila diseru la ilaha illallah. Sepatutnya dia kata la ilaha, tetapi dia kata pergi jauh, aku tak mahu. Sebenarnya ketika itu dia bertengkar dengan syaitan. Kalaulah dia itu seorang mukmin yang soleh, dan apabila dia sedar, dia akan cerita kepada kita, ketika kamu ucap la ilaha illallah tadi, aku sudah bergelut dengan syaitan, dia datang kepada aku. Itu ujian. Syaitan ini tak pernah putus asa untuk sesatkan manusia.
Seperti mana diingatkan lalu, innahu alam ahad ilakum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sembah syaitan, itu musuh kamu yang nyata. Walaqad adalla jibilan kasira afalam takun ta'qilun hazi jahannamul lati kuntum tu'adun. Jangan sekali-kali sembah syaitan, di musuh kamu yang nyata. Telah berapa banyak dia sesatkan manusia. Ini syaitan, dan syaitan itu adalah Tuhan kepada orang kafir. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. Tuhan orang kafir itu ialah taghut itu ialah syaitan. Sebab itulah dia ini akan masuk neraka bersama orang syaitan itu tadi, itu orang kafir. Jadi syaitan ini tak pernah putus asa untuk sesatkan manusia. Walaupun kita di saat mati dia datang, dan ketika itu kita dah tetap pada Allah, Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Yang datang itu syaitan kita tetap kenal selagi kita kenal Allah. Seperti diingatkan tadi, jangan tinggalkan solat, tinggalkan puasa, dan larangan Allah jauhkan, dan hendaklah junjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi kuat dan teguh sampailah ke akhir hayat. Kita sambung di sini, mengikut kenyataan dari sini. Ketika itu adakah Allah akan teguhkan semua kepada orang-orang Islam? Adakah semua? Sebenarnya tidak. Sebenarnya ada orang Allah abaikan, Allah tinggalkan. Kerana apa? Kerana dia lupakan Allah, kerana dia lupakan kepada Nabi. Jadi Allah biarkan. Kalaulah Allah kehendaki hamba-Nya mendapat petunjuk serta kemantapan, ia akan didatangi rahmat. Ada mengatakan jadi masuk rahmat itu yang malaikat Jibril, sehingga syaitan pun lari dengan wajah pucat kesi, tercerit-berit, dan ia pun tersenyum. Banyak yang terlihat tersenyum ketika akan meninggal dunia kerana gembira kerana kedatangan malaikat Jibril diutus Allah. Jibril menghampiri dia bertanya, "Hai fulan, kamu kenal tak aku? Aku adalah Jibril, dan mereka tadi adalah syaitan yang menjadi musuh-musuhmu. Matilah kamu dengan tetap memeluk agama Islam yang hanif dan syariat yang agung." Pada saat itu tidak ada lebih membahagiakan bagi seorang kecuali datangnya malaikat Jibril tadi. Dan itulah maksud firman Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kurniakanlah di sisi kami rahmat. Rahmat itu ialah Jibril yang datang ketika saat-saat kita hampir wafat. Dia datang halau syaitan, kita bergembira. Ada di antara kita mati tersenyum. Mati tersenyum itu terlalu banyak sebab-sebabnya. Antara sebab dia tersenyum kerana dia lihat syaitan itu lagi tercerit-berit. Dia lihat Jibril itu datang halau syaitan. Ini semua keimanan. Ada juga dia tersenyum itu kerana mendapat khabar gembira daripada malaikat maut. Ada juga tersenyum kerana dia melihat sesuatu yang indah. Ada juga tersenyum kerana dia diberikan perkara-perkara yang menggembirakan. Antara sebab orang-orang mukmin saat ini mati tersenyum, terlalu banyak senyum. Jadi senyum itu terlalu banyak maknanya. Antaranya ialah dia lihat syaitan itu lari dari tercerit-berit, syaitan itu lari tersenyum. Itulah maksudnya ayat surah Al-Imran ayat ke-8. Pada saat itu, jika Allah nak palingkan, tak nak bantu. Kenapa Allah tak nak bantu? Kerana orang itu lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi. Allah ingatkan, dah ingatkan, selalu dibaca oleh imam. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum bima qaddamatil ghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah wahai orang beriman, perhatikan diri kamu. Dah ada ke bekalan untuk hari esok? Itu hari esok ialah hari mati kamu, hari kiamat kamu, hari kiamat nanti. Banyak tafsirannya. Sudah adakah untuk kamu sediakan untuk hari esok, iaitu saat kematian kamu ataupun hari kiamat?
Dan janganlah kamu jadi orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan jadi orang yang lupakan Allah, Allah lupakan kamu. Dan kamu pun dibiarkan. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqul azab bima kuntum ta'malun. Rasalah azab pada hari ini, hari yang kau lupa. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan azab pada hari yang kau lupa dan aku lupa. Inna nasinakum, aku pun lupa kamu. Jadi di saat itu, walaupun dia seorang Islam, tetapi dia banyak lupa kepada Allah, jadi Allah lupa kepadanya. Jadi ketika itu syaitan ajak kepada kesesatan, lalu dia angguk dan dia terima. Jika Allah ingin memalingkan yang dikehendakinya, itulah makna firman Allah, janganlah engkau condong, la rabbana la tuzigh qulubana. Kalaulah Allah teguhkan, kerana dia sudah kenal Allah, kerana dia sudah menikmati apa yang disuruh oleh Allah. Dan ketika itu Allah sentiasa tetap yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Ketika itu Allah tetapkan kita di saat itu, walaupun syaitan itu datang dengan wajah emak, wajah ibu, wajah ayah, wajah adik, wajah adik-beradik kita, wajah sahabat karib kita, kita tak kenal, itulah syaitan. Itulah diingatkan kepada kita. Selalu baca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Kurniakanlah kami rahmat. Rahmat di situ terlalu banyak artinya. Antaranya ialah rahmat untuk kita di saat-saat kematian, supaya malaikat datang bantu. Itu juga dikatakan rahmat ketika mati. Dan rahmat juga ketika dalam kubur, kita minta Rabbana atina min ladunka rahmah, kurniakan rahmat kepada kami. Rahmat itu juga termasuk dalam kubur, supaya kita boleh menjawab apa saja dan selamat daripada segala fitnah kubur. Dan rahmat juga di akhirat nanti. Di akhirat nanti Allah kata ada 99 rahmat. Aku beri di dunia ini hanya satu rahmat aja kepada kamu. Di akhirat nanti ada 99 rahmat aku sediakan kepada kamu, untuk kamu mudah masuk surga. Ini untuk kita. Patuhlah kepada Allah. Nak dapat rahmat, adakah semua orang dapat rahmat? Nak dapat rahmat itu ialah dengan amalan yang diridai oleh Allah. Kalaulah amalan dimurkai oleh Allah, dia akan jauh daripada rahmat. Dan Nabi kita sendiri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita itu Nabi rahmah, kepada diutuskan di muka bumi ini sebagai Nabi rahmah untuk sekalian alam. Dan di akhirat nanti terbanyak lagi rahmat Allah untuk kita mudah masuk surga. Apa-apa rahmat. Untuk dapatkan rahmat itu ialah mencari keredaan Allah. Tak mungkin dapat rahmat Allah kerana perbuatan yang dimurkai. Seperti mana kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon kepadamu ya Allah keredaan Engkau dan surga Engkau. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kemurkaan Engkau dan neraka Engkau. Neraka itu murka Allah, syurga itu redha Allah. Dan Allah pun, kalau tiba kita bawa dengan keredaan, Allah pun masukkan kita dengan rahmat, itu dengan kasih sayang Allah. Dan begitulah di saat-saat kematian ini, kerana di situ huru-hara, semuanya akan mengandung huru-hara. Tak kira sesiapa ketika saat sakarat. Orang alim pun huru-hara caranya, kita pun akan huru-hara cara kita. Itu ujian kita yang terakhir. Syaitan pun hadir, tak pernah putus asa untuk sesatkan kita. Tak pernah putus asa syaitan ini. Di saat itu pun hadir. Bahkan ulama kita kata, ketika kita ditanya ma rabbuka, dia pun hadir supaya kita jawab yang lain. Tetapi Allah selalu selamatkan kita. Allah selalu tetapkan iman kita ketika itu ditanya oleh muka Nabi, ma rabbuka. Dia datang, jawablah yang lain. Itu syaitan. Tapi kita tetap kenal itu adalah syaitan. Kerana apa? Kerana kita mengenali Allah dan kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan sesat selama-lamanya dengan kitab Allah ini dan dengan sunnah Nabi Allah ini. Tak akan sesat selama-lamanya. Di saat getir itu pun kita tetap dalam panduan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Manaqib Imam Ahmad Hanbal,
disebut ketika ini kisah ulama ketika sakrat. Ketika ayahku menjelang wafat, Ahmad Hanbal bercerita, aku sedang lap peluh yang membersih janggut dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba ayah aku sedar daripada pengsanya sambil menggerakkan tangan berkali mengatakan, jangan, aku tak mahu, jangan, aku tak mahu. Setelah aku bertanya, ada apa ayah tadi? Ayah pun menjawab, aku tadi melihat setan berdiri tepat di depan aku. Sambil menggigit jari ia berkata, hai Ahmad, ikutlah aku. Aku menjawab, aku tak mahu, jangan, aku tak mahu. Sampai akhirnya, sampai mati pun aku tak mahu. Ini Imam Ahmad cerita tentang ayahnya. Ayahnya ketika itu dalam keadaan sakit, dia sedang lap peluh ayahnya. Tiba-tiba ayah mengatakan, jangan, aku tak mau, jangan, aku tak mau. Apabila sedar, dia tanya, apa yang berlaku tadi? Ayah jawab, sebenarnya setan datang untuk mengajak kepada kesesatan. Jadi kalaulah orang-orang mukmin yang soleh ini, apabila ditalqin la ilaha illallah, dia akan jawab sama ada dia akan ikut apa yang kita lantungkan la ilaha illallah, ataupun dia mungkin dia berjawab dengan gesa-gesa ataupun desak-desak, dengan bentak-bentak. Dia jawab, aku tak mahu, aku tak mahu. Kalaulah dia jawab demikian, bermakna dia sedang bergelut dengan syaitan ini, bergelut dengan syaitan. Dia bukan jawab kepada kita, tetapi dia sedang menjawab dengan syaitan dan iblis itu tadi. Imam Abbas, ini satu kisah lagi, menceritakan pengalamannya sewaktu berada di kota Iskandaria. Suatu hari aku menjenguk guru aku Abu Ja'far bin Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi dalam keadaan kritikal, iaitu sakrat. Ketika seorang menalkinnya membaca la ilaha illallah, ia menjawab, tidak. Setelah sedar, aku menghampirinya dan menceritakan kepadanya. Lalu dia berkata, tadi ada dua syaitan datang padaku, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang satu berkata, matilah memeluk Yahudi, dan satu lagi berkata, matilah memeluk agama Nasrani. Jadi aku jawab itu tidak itu ialah kepada syaitan ini, bukanlah jawab kepada talqin la ilaha illallah. Itu orang-orang mukmin yang soleh. Ketika saat itu diuji dengan sedemikian, itu ialah ujian daripada Allah, fitnah daripada Allah. Kita selalu mendoakan kepada Allah, Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma inna ala ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah kami ini ketika sakarat. Ya Allah, jauhlah kami daripada fitnah kematian, mahya wal mamat, wa min fitnil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan juga fitnah ketika kematian. Orang mukmin yang soleh, insya-Allah kita semua ini insya-Allah semuanya selamat di saat itu. Itu adalah pertolongan Allah, itu rahmat Allah akan datang kepada kita selagi mana kita menjunjung perintah Allah dan selagi kita menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun direngkaskannya ialah selagi kita mencari keredaan Allah. Semua apa yang kita buat itu untuk keredaan Allah, kerana Allah, dan kita rasa kita dah habis usaha untuk menjadi orang yang terbaik kepada Allah dengan semua perbuatan kita menuju kepada keredaan Allah, barulah dapat rahmat. Kalaulah dengan perbuatan murka, bagaimana nak dapat rahmat? Rahmat itu kasihan belah Allah, rahmat itu keberkatan Allah. Jadi seperti orang kafir murka, seperti Allah kita selalu baca dan surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Jalan lurus itu jalan rahmat, jalan keredaan Allah, kerana jalan itu jalan nabi-nabi. Wairil maghdub, kita bukan dimukai, iaitu orang Yahudi, dan kita bukan orang sesat, waladhdallin, bukan orang sesat. Inilah yang dikatakan antara sesat dan benar. Orang murka itu bagaimana dapat rahmat ketika itu? Orang yang sesat bagaimana dapat rahmat? Afaman yamsi mukibban ala wajhi ahda amman yamsi sawiyan ala siratal mustaqim. Samakah orang yang berjalan bengkak-bengkok dengan orang yang berjalan di atas siratal mustaqim? Tak sama. Orang yang berjalan di atas siratal mustaqim itu orang yang mencari keredaan Allah. Orang yang
berjalan di atas kemukaan itu ialah orang yang tak disukai Allah, dibenci Allah. Mana nak sama? Dari rahmat itu mereka tak dapat. Walaupun ada 99 rahmat di akhirat nanti. Di kubur sendiri terlalu banyak rahmat Allah kepada kita. Terlalu banyak rahmat Allah kepada kita di kubur nanti. Kerana untuk menghargai apa sahaja perbuatan kita yang Allah redai, kita pun mencari kerana Allah, Allah pun terima. Lalu kita dikurniakan rahmat di mana-mana kita berada. Itu antara kisah. Dan kitab yang lain lagi, kitab At-Tirmizi An-Nasa'i yang pernah disimpan, diriwayatkan Nabi bahawa sesungguhnya syaitan akan menghampiri salah seorang daripada kamu keadaan kritikal, keadaan nazak. Matilah kamu sebagai Nasrani. Kerana itu jawablah, tidak, syaitan kamu ini. Itulah kalaulah kita kenal dan insya-Allah kita akan kenal yang datang itu syaitan. Kita akan kenal itu adalah pertolongan Allah kepada kita. Sebab itulah semasa hidup ini kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah aku ini di atas ketaatan Engkau. Tetapkanlah aku ini di atas agama Engkau. Tak akan sesat selama-lamanya. Walaupun di saat kritikal, keadaan kritis begitu sekalipun, tetap Allah beri hidayah kepada kita. Kerana kita menjunjung perintah Allah, kita menjunjung kitab Allah, kita menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Mubarak, Sufyan Al-Lais daripada Mujahid, ia berkata, setiap orang hendak meninggal dunia akan diperlihatkan orang yang sedang doa. Ini habis bab itu, bab syaitan hadir itu dah habis. Sekarang ini babnya ada 3, datang ada 3. Teman-teman duduknya di dunia. Yang ini tentang teman-teman duduknya di dunia. Maksudnya ketika di saat kritikal, ke saat nazak, kita akan lihat ada teman duduk, ada seorang teman yang duduk berhampiran kita. Sama ada dia itu indah, cantik, harum, ataupun sama ada dia itu keadaan yang buruk dan keadaan jelek dan keadaan yang busuk. Kita lihat teman kita itu di saat-saat ini. Itu sebahagian ulama mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan Sufyan Al-Lais, setiap orang yang hendak meninggal dunia, ia akan diperlihatkan orang yang sedang duduk menunggunya. Jika mereka itu orang fasik, ia mati sebagai seorang yang fasik. Dan jika seorang itu seorang mukmin yang soleh, ahli zikir, ia mati sebagai seorang yang baik-baik. Seorang yang baik-baik. Seorang penduduk Basrah, ya, maksudnya apabila dia hampir mati, kita akan lihat, insya-Allah kita akan lihat ada seorang menemani kita dan keadaan yang baik sekali, dan keadaan cantik, pakaian bersih, putih, harum, cantik dan senyum kepada kita. Itu ialah amalan soleh kita yang menjelma sebagai berita gembira kepada kita. Jadi amalan kita tadi, amalan soleh kita yang kita cari kerana Allah, Allah reda dengan kita, kita reda dengan Allah. Amalan soleh itu menjelma sebagai teman yang cantik, dan kita lihat dia senyum kepada kita, dan harum, dan kita bergembira dengannya. Itulah kata teman di saat kematian. Tetapi itu amalan soleh. Bagaimana dengan orang fasik? Bagaimana dengan orang kafir, orang lain? Kalaulah orang lain ikut amalannya, amalan, kalau amalan itu amalan yang dimurkai oleh Allah, lebih-lebih lagi dosa-dosa besar yang tak sempat ditaubat, lalu bagaimana dia akan lihat temannya dalam keadaan yang buruk, busuk, dan keadaan yang menyedihkan kerana busuk dan lusuh. Itulah amalan buruknya nanti. Bukan setakat itu saja, apabila dikuburkan, apabila disemadikan dalam makam, amalan soleh kita tetap datang lagi. Dia akan datang menjelma seorang yang cantik dan berbual-bual dengan kita, berbual menemani kita, bercakap dengan kita. Sampailah bila? Sampailah hari kiamat nanti. Kita ada teman, iaitu siapa? Iaitu orang-orang, amalan-amalan soleh kita menjelma seorang yang sangat cantik menemani kita. Dan sampailah di kubur, dia akan ikut
Jadi Nabi selalu sebut, apabila kamu mati dihantar 3 perkara. Harta kamu hantar kamu, kereta mewah kamu hantar kamu, keluarga kamu hantar kamu, dan amalan soleh hantar kamu. Yang kekal bersama kamu itu ialah amalan soleh. 2 pulang, harta kamu pun pulang, kereta mewah kamu pun pulang, orang lain yang pandu, dan isteri keluarga kamu pun pulang, dan harta kamu dibahagi-bahagikan. Tinggal bersama kamu amalan soleh. Amalan soleh itu akan menggembirakan kamu. Dia akan menjelma seperti seorang yang cantik dan harum dan berbuah dengan kamu. Membaca Al-Quran, boleh jadi baca Al-Quran. Kalaulah orang itu sentiasa membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Sebab ada orang terdengar baca Yasin di kubur. Ada orang terdengar bacaan surah Al-Muluk di kubur. Siapa yang membaca itu? Mungkin amalan solehnya. Sebab amalan solehnya itu menjelma dan membaca surah Al-Muluk untuknya. Wallahu a'lam. Itulah teman-teman duduk di saat-saat kematian. Hadis ini hadis yang tak kuat. Tetapi walaupun hadis tak kuat, perkara ini berlaku pada realiti. Berlaku. Sebab dia lihat memang ada orang-orangnya, tapi dia tak sempat bercerita kepada kita. Sebab dia lepas itu dia pun akan mati dan wafat. Jadi amalan soleh ini kekal bersama kita selama-lamanya. Bukan setakat itu, apabila kita menghadap Allah SWT, firman Allah, malaikat yang catat amalan soleh akan iring kita. Malaikat sebelah kiri akan iring kita. Dan amalan soleh apabila kita nak kepada mahsyar, ada ulama mengatakan amalan soleh ini menjelma kenderaan kepada kita. Sama ada kenderaan apa, wallahu alam. Berjadi unta, kuda, wallahu alam. Jemput kita, dipersilakan tuan. Jadi siapa yang mempersedia kenderaan itu? Ada orang mengatakan itulah amalan soleh kamu yang akan membawa kamu ke sana. Berpandukan ada ayat Quran. Orang kafir memikul dosa-dosa mereka, dan kita naik kenderaan. Kenderaan itu ialah amalan soleh kita yang menjelma kepada kita untuk kepada mahsyar. Wallahu alam. Jadi amalan soleh ini kekal. Wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus solihah, amalan soleh ini kekal sebagai pahala kepada kamu dan harapan kamu di hari akhirat nanti. Amalan soleh, beramalah dengan amalan soleh, tak rugi sedikit pun. Datang ke masjid, hari-hari datang ke masjid. Apabila kita tinggalkan masjid, kerana kita pun akan pergi juga, ataupun tinggalkan dunia ini, kerana kita tinggalkan masjid. Adakah kita tinggal masjid? Kita tak pernah tinggal masjid kalau kita hari-hari datang ke masjid. Tak pernah tinggal masjid kerana langkah kita itu kekal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Kami hidupkan mati dan kami tulis wa naktubu ma qaddamu. Kami tulis apa yang kamu lakukan, lebih perkara yang dari Allah. Wa atharhum, dan kesan-kesannya. Wa asayna fi imami mubin, dan kami simpan dalam kitab yang besar. Imam mubin itu dan tafsirnya ialah dalam kitab yang tersimpan. Wa indana kitabun hafiz, disebut juga kitab hafiz. Kalla inna kitabal abrar fi illiyin, disebut juga kitab illiyin. Jadi langkah kita kekal. Kita tak sia-sia datang ke masjid kerana langkah itu kekal selama-lamanya. Sedikit pun tak berkurang. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang beriman beramal soleh, kami tak hilang sedikit pun. La nudhi'u ajra man ahsana, sedikit pahala untuk mereka, tak sedikit. Kalau datang hari ini 20 langkah, tak akan kurang. Dari 19 langkah, tak akan kurang. Tapi dengan keikhlasan dan untuk mencari kerana Allah. Jadi kita tinggalkan masjid, kita kekal hadir di masjid. Kita kekal, hari-hari kita kekal. Walaupun kita dah wafat, kita tetap kekal hadir ke masjid. Kalaulah kita selalu datang ke masjid. Itu berlalu. Sekarang ni bab yang ketiga, tentang su'ul khatimah yang dikuartirkan. Su'ul khatimah ini amat dikuartirkan oleh sesiapa saja pun, walau bagaimanapun. Seperti dikatakan tadi, kalau orang itu memanglah dia beramal soleh dan dia beristiqamah dengan amal soleh, dia seakhir-akhirnya dia akan berlaku dengan
husnul khatimah. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita berdoa, ya Allah, akhirkanlah pengakhiran aku dengan sebaik-baik pengakhiran. Jangan sekali akhirkan aku dengan seburuk-buruk pengakhiran. Jadi kalau orang ini baik, tak akan berakhir dengan buruk. Kerana dia sepanjangnya baik. Mana ada baik, akhirnya buruk? Mana ada? Tak ada. Ulama kita pun kata tak ada. Tidak ada orang beriman bersama ini berakhir dengan buruk. Sebab dia baik, akhirnya baik. Kalau ada juga bermakna memang dia nak akhir yang buruk. Dia sengaja nak akhir yang buruk. Memang terkenalah dia seperti itu. Tetapi seperti contoh, selalu datang masjid, akhirnya dia wafat di masjid. Ataupun dia wafat dalam keadaan selalu nak datang masjid sebab hatinya tergantung di masjid. Dia tak akan wafat di tempat lain. Maknanya tempat lain tu gereja ke apa ke, mana ada orang seperti itu antara contohnya. Orang itu baik, dia akan wafat dalam baik. Kalau orang itu soleh, dia akan wafat dalam soleh. Walau bagaimanapun kita manusia ini bimbang sebab itu semuanya hak Allah. Allah boleh balikkan sekelip mata sahaja, tapi Allah tidak berbuat demikian. Sebab Allah kata, kalau orang itu beriman masalah, aku akan berhidayah kepadanya dengan supaya dia lebih menggemari amalan saleh. Itu janji Allah. Kalaulah kita selalu beriman dan beramal soleh, Allah tambah lagi, iaitu Allah sentiasa jaga dan memberi hidayah. Itu ada daya ayat Quran, ada disebut ayat Quran, Allah akan bimbing kita dengan hidayah dannya kalaulah kita ini benar-benar beriman dan beramal soleh. Jadi kita sebagai manusia, dan Nabi pun ajar kepada kita, minta doa, janganlah berakhir dengan keburukan. Kalau dah baik, insya-Allah semuanya akan baik. Tapi di sini juga disebut dengan kisah-kisah, aku mendapati orang tengah melaki seorang lelaki yang sedang keadaan nazak. Hai fulan, katakan la ilaha illallah. Tetapi orang tu minta minuman. Mereka mencuba ulangi lagi, hai fulan, katakan la ilaha illallah. Kali ini menjawab 10, 11, 12. Dan ke belakang ini aku tahu dia seorang pedagang yang suka curang. Ada juga ditalqinkan la ilaha illallah. Apa yang dia jawab? Dia jawab 10, 11. Dan orang tahu dia ini sebenarnya pedagang tetapi curang dan timbangan. Jadi itu yang dia jawab. Ada juga kalau kisah lama-lama orang kita pun ada, bukan tak ada, yang suka main dam, yang suka main catur. Sebab orang dahulu kalau cek dia panggil sah. Apabila ditalqinkan, tangannya sah sana, sah sini. Bermaknanya terlalu suka kepada permainan itu sehingga dia lupa kepada Allah. Sebab itulah jangan lupa kepada Allah. Janganlah kamu jadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah lupakan kamu. Jadi kalaulah main catur itu sampai lupa Allah, di saat itu Allah lupakan kamu, habislah, tak ada apalah kamu. Bermaknanya ada. Sebab apa? Dia tak sempat taubat daripada kelakuan tersebut, tak sempat taubat daripada perkara yang digemarnya sehingga dia lupa kepada Allah. Abu Muhammad juga menceritakan kitabnya, seorang lelaki sedang berdiri di halaman rumahnya miris. Ini kisah yang panjang, kisah yang panjang. Sama juga yang tadi, seorang lelaki, seorang pemuda ini, dia membina sebuah tempat mandi awam, tetapi rumahnya dibina seperti rumah mandi awam. Sebab orang zaman dahulu ada tempat persinggahan tertentu, tetapi orang ini dia membina rumahnya seperti tempat mandi awam. Jadi datanglah seorang gadis, lalu datang gadis tanya mana tempat mandi awam. Dia kata inilah tempat mandi awam, sebenarnya itu rumahnya. Lalu dia berkenan kepada gadis ini, dan timbullah rasa nak buat sesuatu yang buruk. Jadi perempuan ini cerdik, saya perlu makan dahulu. Lalu dia pun keluar cari makanan, tapi dia tak kunci pintu. Apabila dia tak kunci pintu, perempuan ini pun keluar. Dan apabila dia pulang kembali untuk
untuk beri makanan, perempuan ini tak ada. Dia pula jadi sasar. Jadi sasar, ingatkan kepada perempuan ini. Sampailah di akhirnya, sampai di akhir hidupnya berasyik, manakah perempuan yang berkata di mana tempat mandi. Selalu dia, apabila ditanya dia, itunya jawab, mana perempuan itu, mana perempuan itu. Ditanya sampai dah ke akhir hayat. Apabila di akhir hayat ditalkinkan, masih lagi tanya la ilaha illallah, mana dia menjawab, wahai wanita yang suatu hari bertanya pada aku tentang jalan menuju ke tempat mandi, di mana kamu sekarang? Ketika itu dia dah nazak dan dituturkan, dilanturkan la ilaha illallah. Apa jawabnya? Wahai wanita, pada suatu hari bertanya pada aku tentang tempat mandi awam, di mana kamu sekarang? Dan itulah kata-kata yang terus disebut sampai akhirnya dia meninggal. Kita berlindung kepada Allah dari peristiwa yang sangat tragis ini. Maknanya ini kisah benar, bukan reka cipta, sebab ini tercatat dalam catatan kisah-kisah Imam Qurtubi yang bawa daripada buku-buku lain. Itu di antara Su'ul Khatimah. Jadi Su'ul Khatimah itu berlaku kerana dia ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Kalaulah dia seorang yang soleh, tak berlaku. Takkan berlaku kepada orang yang soleh. Kerana orang yang soleh ini dibimbing sendiri oleh Allah dengan hidayah Allah. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Allah beri ilham kepadanya taqwaha, fa'alhamaha fujurha, iaitu keburukannya dan takwanya. Orang soleh ini Allah ilhamkan dengan ketakwaan. Jadi orang itu kenapa nak ikut selera nafsu sampai terbawa-bawa, sedangkan perkara itu boleh diubah. Kalaulah kamu benar-benar beriman kepada Allah, bermaknanya perkara itu boleh kembali kepada Allah. Rujuklah, kembalilah kepada Allah dan beristiqamahlah kepada Allah. Kenapa sampai hidupnya ingat kepada satu itu sahaja? Itu sebenarnya mainan iblis dan juga syaitan. Sepatutnya kamu kembali kepada Allah. Sedangkan Allah sentiasa nak beri rahmat kepada kamu. Kenapa terikat dengan perkara yang kecil sebegitu saja sehingga besar dalam hidup kamu, sehingga kamu dalam keadaan su'il khatimah? Maknanya rugi sangat kecilnya kamu dengan perkara yang diingini kamu itu terlalu kecil, sedangkan Allah nak bagi lebih besar lagi kepada kamu. Sebab di dunia ini apa saja, apa yang ada aja di dunia ini, di akhirat nanti Allah nak bagi bidadari lagi, nak bagi banyak lagi nikmat-nikmat yang tak pernah kamu lihat, tak pernah kamu terdengar pada telinga. Kenapa tak nak yang itu? Masih lagi nak yang dah ini, sampai dah kamu dalam keadaan yang buruk, kematian. Wali'azubillah. Ini pun disebut kita sama-sama berlindung kepada Allah dari peristiwa yang amat sadis ini. Bukan itu saja, banyak lagi peristiwa seperti itu. Mereka khususnya berbeza, namun intinya sama, iaitu kerana terlena oleh fitnah duniawi. Ia tidak sanggup mengucap la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Yang ia ucapkan kalimah aneh-aneh yang menyangkut keinginan ataupun cita rasa yang diburunya namun belum tercapai. Agama orang seperti itu. Sedangkan apa yang dia buru itu perkara yang tidak baik, sehinggalah lupa kepada Allah. Apabila kamu lupa kepada Allah, Allah kata aku lupa kepada kamu, tamatlah, habislah peluang. Kalau Allah kata aku lupa kepada kamu, kalau kamu lupa aku, di saat itu kamu dahulu lupa pada Allah. Bagaimana kamu nak ingat Allah di saat itu? Berananya Allah beri taubat. Taubat ini sentiasa terbuka, kecuali di saat sakarat. Kecuali di saat sakarat, taubat itu tertutup. Dalam daftar kitabnya An-Nasai bercerita, Yunus bin Ubaid, seorang penjual rempah. Ini kisah yang terakhir. Seorang penjual rempah, dia tidak akan menjual di awal pagi dan di petang hari. Jadi orang pun tertanya, kenapa tak menjual? Kalau nak juga, timbanglah sendiri. Kalau di awal pagi, pada petang hari, kalau kamu nak beli juga rempah aku, kamu timbanglah sendiri, bawalah timbangan kamu sendiri. Orang tertanya-tanya, kenapa sampai begitu? Dia pun jawab, sebenarnya aku ada seorang kawan dahulu, kawan baik aku dahulu. Dia selalu curang sehingga dia tak dapat mengucap la ilaha illallah. Itulah Allah berfirman,
wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Celakalah orang yang curang dan timbangan. Wailul lil mutaffifin. Apabila dia suka orang, apabila dia menerima sukatan daripada orang, dia mahu cukup. Apabila dia suka kepada orang, dia kurangi. Nah, ini antara orang curang dalam timbangan. Jadi sampai masa, jadi kawan aku ini apabila ditalkinkan la ilaha illallah, lidahnya tersekat, lidahnya terlekat, tak boleh nak ucap la ilaha illallah. Jadi pada itu aku tahu dia ini suka curang. Jadi aku tak mahu jadi seperti itu. Nah, sebab itulah kata, datanglah hadir, lihat orang ketika nazak, banyak sekali pengajaran yang kamu ambil. Dan aku tak mahu jadi seperti itu. Sebab di awal pagi mata tak nampak lagi, sebab matahari belum lagi keluar dengan terang. Apabila petang, matahari sedang tenggelam. Ketika itu mata terpina-pina, kurang kelihatan. Jadi sebab itulah kata, bawalah timbangan sendiri. Dan bagi tahu aku sendiri berapa berat, aku bagi tahulah harga nanti. Itulah sebabnya aku sanggup berbuat demikian, kerana tak mahu di saat-saat akhir menjadi su'il khatimah, yang berakhir dengan keburukan. Sejak itu dia memberikan syarat seperti disebut tadi. Jadi apa yang kita dah ambil kesimpulan di sini ialah, semasa hidup ini sentiasalah ingat Allah. Sentiasa ingat Allah dengan melakukan perkara yang diridai Allah. Allah memberi jaminan kepada kita, kita akan berakhir dengan sebaik-baiknya. Kalaulah kita ini memang baik kepadanya, itu janji Allah. Dan dihantar kepada kita malaikat untuk memberi hidayah kepada kita sebelum kita wafat. Sebelum kita wafat, ada malaikat sentiasa memberi hidayah kepada kita, menggemari amalan soleh. Sebab itulah orang yang beramal soleh ini, apabila di saat-saat akhir kematian, kita lihat dia ini lebih menggandakan amalan soleh. Itu antaranya ialah kerana malaikat ini memberi hidayah kepadanya supaya menggandakan, sebab masa dia dah nak tamat. Sebab itu itulah orang soleh ini, apabila saat kematian, dia seperti menggandakan, menggiatkan lagi amalan soleh sehinggalah dia wafat. Itu hidayah Allah SWT. Dan disebut dalam ayat Allah Ta'ala, Allah akan berhidayah kepada orang yang beriman dan beramal soleh ini. Allah jaga, Allah jaga. Jadi kalaulah orang itu soleh, insya-Allah dia tak akan terkena su'il khatimah, tak akan kena. Tak mungkin ulama kita kata tak ada pun berlaku orang soleh ini berakhir dengan keburukan. Tak ada. Yang beradanya ialah semuanya berakhir dengan baik. Walau bagaimanapun, beringat dan banyaklah berdoa kepada Allah supaya sentiasa mendapat hidayah. Seperti kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Aku mohon padamu ya Allah hidayah, kemaafan, dan sentiasalah menggemari amalan soleh, menggemari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasalah ingat kepada Allah dengan berzikir. Apa saja ayat-ayat Al-Quran baca, tengoklah dengan maknanya sekali. Semoga itu semua menguatkan kita ingat kepada Allah dan menguatkan kita beramal soleh kepada Allah SWT. Jadi masa pun sampai di sini. Jadi kita tahulah sesi ini dengan sebagai kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على